Oke, berikut merupakan contoh soalan untuk rate of change. Oke, so kita tengok soalan dan kita cuba ekstrak maklumat yang diberikan in order untuk kita jawab soalan yang diberikan. Oke, sand poured onto a horizontal floor at a rate of 35 cm3 per second. Ini adalah maklumat pertama yang diberikan, 35 cm3 per second. Oke, kita tulis saja. Oke, maklumat pertama yang diberikan adalah 30 pi cm3 per second. Tulis saja dulu. And form a pile of shape of circular cone. Right. So shape dia telah diberitahu di sini. Shape dia sekarang adalah cone. So kita lukis. RH. Okay, this is cone. Okay, cone mesti mengandungi height dan juga radius. Okay, so saya teruskan daripada sini terlebih dahulu sebelum kita sambung kepada soalan. Now, cone mesti mengandungi height dan juga radius. Right. Dan perkara kedua yang kita tahu, cone dianya mempunyai, kita boleh cari area dan kita boleh cari volume. Alright, untuk cone. Okay, height dan juga radius, kalau kita tengok pada cone yang ini, okay, contoh height dan radius yang ini, kalau kita ubah height dan kita ubah radius, apa yang akan berlaku nanti adalah, okay, kita ubah ketinggian, kita ubah radius, sama ada kita kecilkan radius ataupun kita kurangkan atau tinggikan height. Okay, setiap kali height berubah, setiap kali radius berubah, area dan juga volume juga akan berubah bagi cone yang ini. Okay, this mean height dan juga radius mempengaruhi perubahan pada area dan juga volume. So apa maksud dia? Maksud dia sekarang height dan radius ini adalah variable. Right, satu pun boleh ubah, yang boleh mengubah area dan juga volume. Okey, kita teruskan dengan maklumat dalam soalan. The height of which is half the radius. Ketinggian, right, height untuk cone ini adalah separuh daripada nilai radius. Okey, so itu yang diberikan dalam soalan. So kita tandakan dekat sini, height dia bagi, okay, height adalah separuh daripada nilai radius. Calculate the rate of change, okay, of the radius. Okay, cari rate of change bagi radius. dr over something yang kita tak tahu, jawapan dia lagilah kita tak tahu. When the radius is 10 cm. Now, when the radius is 10 cm, ini bermaksud radius yang terakhir bila kita tuangkan pasir ni ke atas satu horizontal floor. Radius terakhir dia setelah kita habis selesai tuangkan pasir ini, radius terakhir dia adalah 10 cm. Radius terakhir ini supposed to be 10 cm. Okay, kita tulis R is equal to 10 cm. Now, radius ini adalah radius terakhir. Okey, radius terakhir setelah habis kita tuangkan pasir. Okey, kemudian semua sudah. Okey, ini sudah, definisi ini sudah. Alright, kita bermula daripada bawah. R adalah 10 cm. Okey, radius terakhir bagi cone adalah 10 cm. Dia nak kita cari rate of change of radius, so this mean dr over something yang kita tak tahu, jawapan dia juga kita tak tahu. Height dia adalah separuh daripada radius dan diberikan satu nilai 30 pi cm3 per second. Now, ini apa benda? Apa dia 30 pi cm3 per second? Kalau kita tengok di sini, centimeter cube, yang ini cube, ini berbawa maksud ini adalah volume.
S ini adalah second. Second membawa maksud dia adalah time. Oke. So apa sebenarnya maklumat dia bagi? Dia bagi volume over time. Setiap kali time berubah, volume juga akan berubah. Oke, sekali lagi. Setiap kali masa kita ubah, volume juga akan berubah. Oke. So, perubahan volume terhadap masa adalah sebanyak 30 pi cm3 per second. So, itu maksud 30 cm3 per second. Oke. Terusnya, apakah yang perlu kita buat? So, kita lakukan calculation untuk cari dr over something ini yang kita tak tahu. Kita buat satu-satu. Oke. Equal to what? Oke, so it's supposed to be jawapan dia lah. Cuma kita tak tahu radius ini berubah terhadap apa di sini. Oke, apakah yang boleh mengubah radius di sini? So, kita akan lakukan calculation. So, perkara pertama yang you perlu buat adalah you kena tahu sama ada sekarang kita nak ambil area ke volume untuk calculation awal. Oke, sebab cone, alright, cone ini kita boleh kira area dan kita boleh kira volume. So, which one yang kita nak pilih? Which one yang kita nak kira terlebih dahulu bergantung kepada soalan. Oke, maksudnya sekarang dalam soalan ini ada maklumat yang diberikan. So, sama ada kita nak kira area atau volume, tengok maklumat yang diberikan. Dalam maklumat yang diberikan ada tak area? Kita ada V, kita ada hash, tak ada area. Dalam maklumat yang diberikan yang ini ada tak volume? Kita tengok ada volume, ada hash, ada radius. So, maksud dia sekarang kita cari terlebih dahulu volume sebab di sini hanya diberikan nilai bagi volume. Okay. So that's why saya kata kemahiran untuk you extract maklumat daripada soalan itu sangatlah penting. Kalau you tak dapat extract maklumat daripada soalan, by then you tahu which one you nak selesaikan terlebih dahulu, bagaimana cara you nak selesaikan. Alright, so kita sambung semula. Sekarang because nilai volume yang diberikan dalam soalan dalam pernyataan soalan ini nilai volume yang ada diberikan, so kita mulakan dengan volume terlebih dahulu. Okey. Volume. Sekarang kita letakkan terlebih dahulu volume, rumus volume untuk cone, rumus asas dia 1/3 pi r square hash. Okey. So kalau kita tengok pada rumus asas untuk volume bagi cone, kita ada dua variable yang terlibat, iaitu variable r dan juga variable hash. Ini adalah variable, dua variable yang terlibat. Tetapi kita tak perlu kira kedua-dua variable yang ini because telah dinyatakan dalam soalan. Dalam soalan height dia, ketinggian dia ini adalah nilai dia adalah separuh daripada nilai radius. Okey, nilai height ini adalah separuh daripada nilai radius. So kita just masukkan saja ke dalam persamaan pi r square, nilai height ini adalah separuh daripada nilai radius. Okey, settle. Satu masalah. Okey, apa lagi yang perlu kita buat? Kirakan. So kita akan dapat dekat sini adalah 3/2 6 pi r square darabkan dengan r, kita akan dapat r power of 3. Okey, daripada rumus asas yang kita telah simplified, bergantung kepada keperluan soalan, right? Keperluan soalan menyatakan bahawa height dia adalah separuh daripada radius, so kita gantikan. So apa yang kita perlu buat ke atas rumus asas volume untuk cone adalah kita differentiatekan V ini terhadap apa? Kalau kita tengok di sini hanya satu variable sahaja yang terlibat, iaitu variable r, radius. So V ini kita akan differentiatekan terhadap radius. So kita akan dapat 1/2 pi r square. Okey, dah settle. So perhatikan juga radius ini adalah merupakan radius terakhir, yang mana nilai radius yang terakhir bagi cone yang ini diberikan di dalam soalan. So masukkan radius yang terakhir ke dalam rumus asas rumus asas volume yang telah kita differentiatekan terhadap variable r.
So you all akan dapat dekat sini adalah 1/2 pi, radius adalah 10 square, so akan jadi 100 divided by 2 is 50 pi. Ini adalah nilai dV/dr. Okay, nilai dV/dr you boleh tulis hanya begini saja, 50 pi contoh jawapan dia, atau you boleh tulis begini, tapi saya tidak galakkan, takut nanti you tersilap. Okay, this is V, volume. Okay, kita tengok okay, kita gunakan sentimeter. Volume adalah cube. Okay, radius adalah dalam sentimeter. Okay, alright. Okay, saya tak galakkanlah you tulis ini, nanti you all confused. Tulis saja 50 pi. Okay, seterusnya apa yang perlu kita buat? Okay, tak ada benda lain yang perlu kita cari di sini. So sekarang kita akan cari parametric equation untuk V/d, right? dV/dt. Okay, kenapa kita perlu cari parametric equation untuk dV/dt? Okay, dV/dt dV/dt. Kerana sekarang kalau you tengok, kita sekarang hanya cerita tentang volume, kita tak cerita pun tentang area. So kita cari volume. Okay, volume berubah terhadap massa. So massa ini yang powerful sebenarnya, yang akan mengubah nilai volume. Alright. H dan juga R ini bertindak sebagai variable. Oh lupa. Okay, bertindak sebagai variable di dalam persamaan. Setiap kali nilai H dan juga nilai R berubah, so perubahan ini akan menyebabkan volume berubah. Okay, apakah yang sebenarnya yang menyebabkan volume berubah? Iaitu massa. Sebanyak mana massa yang kita perlukan untuk kita menuangkan pasir ke atas satu horizontal flow untuk membentuk satu cone akan mempengaruhi volume. Alright, dalam kes ini kita buat calculation volume. Right. So parametric equation untuk volume adalah dV/dt equal to dV over something multiply by d something over dt. Alright, this is parametric. Okay, so yang ini adalah parametric equation yang kita wujudkan sendiri. Okay, kita akan wujudkan sendiri parametric ini bergantung kepada maklumat yang diberikan dalam soalan. Kalau dalam kes ini maklumat dari volume, kita cari volume terlebih dahulu, area kita tinggalkan. Okay, kita cari dulu volume. So apakah yang mempengaruhi dV dan apakah yang dipengaruhi oleh dt? Dalam kes yang ini, di sini sekarang kita cuma hanya ada satu variable saja yang akan mempengaruhi area dan juga volume. Dalam kes yang ini volume, so volume akan berubah terhadap radius kerana hanya satu saja variable yang wujud setelah kita menggantikan h height ini dengan half of nilai radius. So hanya satu saja yang wujud. So perubahan yang berlaku adalah merujuk kepada radius. So bagaimana cara you all nak baca parametric equation yang you all wujudkan yang ini? Cara nak baca dia, setiap kali massa berubah, radius juga berubah. Massa bermaksud massa kita nak tuangkan pasir ni ke atas satu horizontal flow, massa. Okey, akan mengubah nilai radius. Bila radius berubah, volume juga akan berubah. Radius ini berubah, volume juga akan berubah. So secara keseluruhannya ada dua elemen yang ini bila kita darabkan, bila massa berubah, volume juga akan berubah. Itu maksud dia. Dan ingat sekali lagi bahawa parametric equation ini kita wujudkan sendiri daripada maklumat yang diberikan dalam soalan. So that's why pentingnya untuk you all extract maklumat daripada soalan. Okay. Kemudian apa yang perlu kita buat? Kita cari nilai untuk setiap satu yang ini. Cari nilai dV/dt, cari nilai dV/dr, cari nilai dr/dt. Alright, daripada mana kita nak dapat? Daripada keseluruhan ini yang telah kita buat. Okay. dV/dt ada ataupun tidak? Cari.
ada dV over dt daripada soalan. Okey, ini adalah maklumat yang kita ekstrak tadi daripada soalan. Tulis 30 pi equal to dV over dr ada ke tidak? Cari. Oops, di sini dV over dr yang kita dah cari daripada rumus asas volume bagi cone. Soal dV over dr. So masukkan ke dalam soalan. Masukkan dalam rumus, iaitu 50 pi. Right. Sekarang darab. Sekarang cari dr over dt. Ada tak dr over dt? Tak ada. Tak ada dr over dt. Patah balik ke sini. Soalan dia nak kita cari rate of change of radius, dr over something yang kita tak tahu. So maksud dia dalam soalan ini sebenarnya dia nak kita cari dr over dt. Ini merupakan soalan dia. Dia nak tengok berapa banyak radius berubah setiap kali kita ubah masa. Maksud dia di sini yang kita tak tahu yang tadi ni, actually yang ini adalah dr over dt. Setiap kali time berubah, radius juga akan berubah. Okey, daripada tadi kita tak tahu dr over something. Sekarang daripada parametric equation yang telah kita wujudkan, parametrik wujud daripada dV over dt ni, kita tahu sekarang rupa-rupanya kita nak cari dr over dt. dV over dr nilai telah diberikan, dV over dt juga telah diberikan dalam soalan. dV over dr kita dapat daripada rumus asas volume bagi cone. Apa yang perlu kita buat seterusnya? Just susun atau soalan bentuk ini, samaan ini, dr over dt equal to 30 pi over 50 pi. Alright. So supposed to be you dapat dekat sini adalah therefore dr over dt is equal to 3 over 5, dan unit dia sekarang adalah, kalau kita tengok unit dia adalah radius. Nilai yang digunakan adalah centimeter, so radius centimeter, tak ada cube, tak ada square. Alright, because this is hanya radius saja, centimeter per over dt, so this mean per second. So ini adalah jawapan yang sepatutnya you all dapat, iaitu 3/5 cm per second. Kenapa pi hilang? Sebab kita dah lakukan cancellation. Okay.